dekat kelas kita. Bismillah. Untuk yang baru datang, boleh dengar dulu. Nanti saya akan terangkan ya. Hari ini kita sambung kelas surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wow, dan ingatlah ketika qala telah berkata ia, Rabbu oleh Tuhan ka engkau, li bagi al-malaikati malaikat-malaikat, ini bahwasanya aku ja'ilun telah menjadikan ia fi di dalam al-ardi bumi, khalifatan seorang khalifah. Qalu telah berkata mereka, adakah taj'alu engkau jadikan fiha di dalamnya man orang yang yufsidu ia menumpahkan, ia membuat kerosakan, fiha di dalamnya wow dan yasfiku ia menumpahkan ad-dima'a akan darah. Wow dan wow padahal nahnu kami nusabbihu kami mengakui kesucian bi dengan hamdi memuji ka engkau. Wow dan nuqaddisu kami memuliakan la bagi ka engkau. Qala telah berkata ia, ini bahwasanya aku a'lamu aku mengetahui ma apa yang la tidak ta'lamuna kamu mengetahui. Dan ingatlah ketika telah berkata ia oleh Tuhan engkau bagi malaikat-malaikat bahwasanya aku telah menjadikan ia di dalam bumi seorang khalifah. Telah berkata mereka, adakah engkau jadikan di dalam bumi di dalamnya orang yang ia membuat kerosakan di dalamnya dan ia menumpahkan akan darah. Padahal kami mengakui kesucian dengan memuji engkau dan kami memuliakan bagi engkau. Telah berkata ia bahwasanya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Okay, Kak Nur Ain. Macam dia tak cukup kuat. Kak Nur Ain internet tak cukup kuat kot. Connecting to audio. Kak Nur Ain? Tak pun Kak Suzy nak try. Cuba. Kak Suzy nak cuba ke? Kenapa dia? Bolehlah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Macam ni terus translate ya? Ke nak baca dulu? Baca macam saya baca tadi. First baca bahasa Arab. Lepas tu satu-satu atau bahasa Melayu terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa dan is ingatlah ketika qala berkatalah ia Rabbu oleh Tuhan. Ni qala telah berkata ia. Qala telah berkata ia Rabbu oleh Tuhan ka engkau lil bagi al malaikati malaikat-malaikat ini bahawasanya aku ja'ilun telah menjadikan fi di dalam al-ardi bumi khalifah seorang khalifah. Qalu telah berkata mereka adakah taj'alu engkau jadikan man fiha taj'alu fiha di dalamnya man orang yang yufsidu
Ia membuat kerosakan fiha di dalamnya, wa dan yusfiku yang yasfiku yang menumpahkan ad-dima akan darah, wa padahal nahnu kami nusabbihu kami mengakui kesucian bi dengan hamdika hamdi memuji ka engkau, wa dan nuqaddisu kami memuliakan la bagi ka engkau. Qala telah berkata ia, ini bahawasanya aku a'lamu aku mengetahui ma apa la tidak ta'lamun kamu ketahui. Dan ingatlah ketika berkatalah ia oleh Tuhan engkau bagi malaikat-malaikat bahawasanya aku telah menjadikan ia dalam bumi seorang khalifah. Telah berkata mereka, adakah engkau jadikan di dalamnya orang yang ia membuat kerosakan di dalamnya dan yang menumpahkan akan darah, padahal kami mengakui kesucian dengan memuji engkau dan kami memuliakan bagi engkau. Telah berkata ia bahawasanya aku mengetahui apa tidak kamu ketahui. Apa yang tidak kamu ketahui. Apa yang tidak kamu ketahui. Okey. Kain nak mulakan? Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa dan ingatlah ketika qala telah berkata ia, Rabbu oleh Tuhan ka engkau, li bagi al-malaikah malaikat-malaikat, inni bahawasanya aku, ja'ilun telah menjadikan ia fi di dalam al-ardi bumi khalifah seorang khalifah. Qalu telah berkata mereka, adakah taj'alu engkau jadikan fiha di dalamnya man orang yang yufsidu ia membuat kerosakan fiha di dalamnya wa dan yasfiku ia menumpahkan ad-dima akan darah wa padahal nahnu kami nusabbihu kami mengakui kesucian bi dengan hamdi memuji ka engkau wa dan nuqaddisu kami memuliakan la bagi ka engkau. Qala telah berkata ia, ini bahawasanya aku a'lamu aku mengetahui ma apa yang la tidak ta'lamuna engkau mengetahui. Dan ingatlah ketika telah berkata ia oleh Tuhan engkau bagi malaikat-malaikat bahawasanya aku telah menjadikan ia di dalam bumi seorang khalifah. Telah berkata mereka, adakah engkau jadikan di dalamnya orang yang ia membuat kerosakan di dalamnya dan ia menumpahkan akan darah, padahal kami mengakui kesucian dengan memuji engkau dan kami memuliakan bagi engkau. Telah berkata ia bahawasanya aku mengetahui apa yang tidak engkau mengetahui. Kamu. Tadi pangkal wanun hujung kamu. Kamu mengetahui. Okey, hari ini minggu mengulang kaji. Ataupun saya cakap recap. Okey, kita nak mengulangi pelajaran yang kita dah belajar minggu-minggu lepas. So,
Kalau minggu ni, minggu ulang kaji, minggu depan, minggu kita akan belajar bab sesuatu yang baru. So dia akan alternate, berselang-selang. So hari ni minggu ulang kaji. So kita akan belajar ciri-ciri perkataan. Sepatutnya saya takkan buat kotak-kotak ni tau. Sekarang dah proses 4. So sebab saya nak bagi memudahkan orang yang baru masuk, so saya buat kotak-kotak sini lebih cantik sikit. So sekarang minggu adalah minggu yang mana Kak Ain kena ajar saya. So saya tanya, Akak Nur Ain kena huraikan. So sekarang kita fokus ciri-ciri perkataan yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 30 ni. Okay. Wow ni apa? Boleh terangkan? Okay. Wow ni dia adalah huruf jar. Dia fungsi huruf jar ni, betul ke huruf jar kan? Dia fungsi huruf jar ni adalah membaris. Huruf ataf lah. Wow dan. Wow huruf dan. Bukan. Huruf ataf. Okay. Huruf ataf. Okay. Dia huruf ataf. Huruf ataf ni dia fungsi dia adalah menyambungkan. Bukan, sorry. Dia betul. Menyambungkan kata nama dengan kata nama atau kata isim dengan kata isim. Dia kena samalah. Depan dengan belakang tu kalau isim. So is tu ingatlah ketika. Ingatlah ketika ni fi'il kan? Is ingatlah ketika. Sebab dia kata kerja. Ingatlah ketika. Isim. Kata kerja. Isim. Isim Sekejap. Saya boleh lupa dah. Is apa lah isim? Isim zaman ke isim makan lah? Atau apa? Nanti jenis dia nanti saya ajar. Isim. Okay. Qala. So, itu isim. Okay. Qala tu telah berkata ia ni fi'il madhi. Okay. Rabbu ini isim. Okay. Ka tu engkau. Isim juga. Isim untuk isim apa? Okay. Isim domir. Sekarang kita dah belajar isim berapa isim? Ada 3. Sorry, 4. Yang kita belajar. 3. Bukan 2 ke? Isim domir dengan isim mausul. Oh, yang masuk inna tu kan antara isim Inna tu. Sorry, itu huruf. Inna tu huruf. Betul. Sekarang kita dah masuk dua isim. Isim domir dengan isim mausul. Yes. Jangan cakap lupa pula isim mausul. Minggu lepas kita belajar itulah isim baru mausul. semalam. Okay, lam. Yang tu okay. Li ni bagi. Yang ni huruf jar. Kategori huruf jar. Fungsi dia. Malaika ni huruf jar ni fungsi dia membaris bawahkan kalimah isim. Lepas tu kita tengok yang al-malaikati tu tu isim lah tu. So dia T tu baris bawah. Sebab pada baris bawah? Ini ni bahawasanya aku. Ada huruf jar kat depan tu di. Okay. Ini bahawasanya aku ni huruf juga. So, dalam ni ada berapa? Huruf jar. Dalam ni ada berapa jenis? 2. Kan? Yes. Huruf dengan isim. Huruf dengan isim. Aku tu kan? Ya tu aku. Ini tu huruf aku. Huruf apa? Ini. Ana. Aku. Ini. Huruf isim damir. Bukan. Ini. Bahawasanya. Ini. Oh, ini yang bahawasanya tu huruf jap. Huruf inna dan kawan-kawannya. Betul. Ya. Okey, ya tu aku Okey, Ja'ilun. Ja'ilun telah menjadikan ia. Yang ni fi'il madhi. Okey, fi di dalam isim. Sorry, huruf. Huruf apa? Huruf jar. Al-ardi.
Al-ardi isim. Tanda? Di tu disebabkan di bawah tu, tanda bawah tu disebabkan fi kat depan dia tu. Huruf jar. Yes. Okay. Tanda isim bagi al-ardi apa? Tanda isim bagi al-ardi. Alif lam. Okay. Khalifatan? Khalifatan ni seorang khalifah. Yang ini isim. Qalu? Qalu telah berkata mereka ni fi'il madhi. Okay. Ni adakah ni isim Huruf. Isim. Yang ni kita nak belajar lagi. Huruf istifham. Okay. Nanti kita belajarlah. Okay. Taja'alu? Adakah engkau jadikan ni fi'il mudhari'? Ya. Okay. Betul. Fiha? Fiha di dalamnya ni fi ni huruf jar. Ha damir. Ha damir. Nya. Okay, yang ni sepatutnya baris bawah tapi dia ada hukum kat sini kenapa dia jadi baris atas. Okay? Okay, man. Dia macam yang kum semalam kan, likum tu kan. Kum Man tu kan ni tak boleh berubah. isim mausul. Ya betul, dia macam kum tu. Dia tak boleh berubah. Okay, man ni isim mausul. Yang man tu isim mausul. Yang ni kita belum belajar. Ni belum belajar lagi. Yang ni next week kita belajar. Isim mausul kan ada dua bentuk kan. Satu nas dengan mutadrah musyaradak. Saya dah lupa dah. Saya baru buat. Isim apa tadi? Isim mushtarak. Susah betul jawapan dia. Isim mushtarak. Okay. Yusidu. Mana? Dia membuat yusidu. Dia membuat kerosakan. Dia membuat kerosakan ni fi'il madhi. Mudhari'. Mudhari'. Okay. Fiha sama. Okay. Wow. Huruf ataf. Yasfiku. Yasfiku. Ia menumpahkan ni fi'il mudhari'. Okay. Ad-dima'a. Akan darah ni isim. Okay. Nahnu. Kami ni isim domir. Okay. Nusabbihu. Kejap. Kami mengakui. Kami mengakui. Fi'il mudhari'. Betul. Okay. Hamdi. Hamdi ni isim. Okay. A'lamu. Isim. A'lamu isim. Kejap. A'lamu aku mengetahui. Betul mudhari'. Betul yang cakap tu tadi. Okay. Ma. Ma apa yang huruf. Ma isim mausul. Yang ni isim mausul betul. Last week saya dah beritahu. Lam. Okay, lam ni huruf juga. Huruf nahi. Nahi pula. Nafi. Huruf lam nafi. Lam tidak. Lam tu ada dua. Satu nafi, satu nahi. Nahi itu jangan. Nafi itu tidak. Okay. Lamu. Kamu mengetahui. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Alright. So, daripada yang kita belajar tadi, kita keluarkan ada 3 kategori. Dalam ni kita panggil ilmu nahu. Ilmu nahu. Sekarang kita dalam proses yang ketiga. Okay, proses ketiga. Proses ketiga yang saya beritahu hari itu. Proses ketiga. Here. Proses ketiga kita akan mengetahui ciri-ciri perkataan. Ataupun kita boleh katakan ia dalam ilmu nahu. Ilmu tata bahasa. Ilmu tata bahasa ada 3 cabang. Iaitu isim, fi'il dan huruf. Okay. Huruf. Yes, huruf. So, apa itu isim, apa itu fi'il dan apa itu huruf? Oh, panjang betul. Isim itu adalah kata nama. Okay, kata nama. Fi'il itu kata kerja. Huruf itu kata sendi. So, ataupun kita boleh ada setengah tempat dia panggil kata tugas.
dia ada tugas dia. Tugas dia contoh dia huruf ataf. Tugas dia apa? Menyambungkan. Huruf jar, tugas dia apa? Tugas dia membaris bawahkan kata nama. Macam itulah. Kata tugas ataupun kata sendi. Okay, kata nama. Tadi yang Kak Ain cakap tadi tu adalah sini dia membahagikan isim, fi'il dan huruf. Sebab kita nak mengetahui ciri-ciri nahu yang ada dalam setiap kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran. So ni fungsi dia lah. Fungsi dia dan dia punya ciri-ciri dia. So untuk contohnya untuk kalimat qala ni adalah kata kerja. Kata kerja ni ada 4 jenis. Okay, sekarang kat hari ni kita nampak kat sini ada 2 kategori, 2 jenis kata kerja iaitu present tense dan past tense. Present tense yang sedang berlaku, past tense yang dah lepas. Okay. Contohnya telah berkata ia, telah menjadikan ia, telah berkata mereka. Tu semua telah tu confirm semua itu adalah fi'il madhi. Untuk fi'il mudhari' dia menggunakan perkataan kata ganti diri di hadapan. Contohnya mereka makan, ia makan, kamu makan, engkau makan. So itu adalah fi'il mudhari', present tense. Okay, untuk ayat ni ada apa huruf kita belajar, kita temui ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 5 jenis huruf yang kita temui untuk ayat 30. Tapi kita hanya belajar buat sekarang ni hanya huruf ataf, jar dan inna. Nanti kita sambung slow by slow huruf istifham. Tapi next week saya nak fokus isim mausul. Alright. So okay kan? Okay tak? Kan laju sangat untuk Kak Suzy ke saya kena slow sikit? Tak apa, okey, boleh sedang cuba memahami insyaAllah. Okay, saya berusaha untuk memahamikan semua orang, memahamkan semua orang. Yang akak iPhone ni saya tak tahu nama dia. Akak iPhone boleh nyatakan nama? Takkan nak panggil iPhone. Akak iPhone boleh kod kan slow-slow? Tak apa, dengar dulu pun tak apa. Okey, sekarang kita nak recap, nak ulang kaji isim mausul. Yang minggu lepas kita ada belajar isim mausul, nas. Berbentuk nas. Nas tu apa maksud nas? Nas itu dia tetap, maksudnya dia tak berubah. Okey, macam dalam kotak ni kan, dia takkan berubah, dia kat sini je. Okay. Ada 6 pecahan, lelaki dan perempuan. Allazi, allazani, allazina, allati, allatani, allai. So contoh ayat, yang ayat lepas tu 29. Kalau kita tengok dekat sini, ayat yang baru ni, dekat sini pun ada isim mausul. Contohnya, tapi dia bukan berbentuk nas, tapi dia berbentuk tidak tetap. Okay. Tapi fungsi dia sama je. Cuma kategori je lain. So, setiap isim mausul, dia ada silah. Silah ni adalah benda yang dihubungkan. So, yang dihubungkan di sini adalah yufsidu. Yufsidu. Okay. Okay, dalam yufsidu ni ada kata ganti nama, iaitu ia. Yufsidu, ia membuat kerosakan. Ia. Ia dalam bahasa Arab adalah kata dia adalah ganti nama orang yang ketiga. Ganti nama orang yang ketiga. Okay, ketiga. So, dia dalam ni adalah aid. Aid ni adalah benda yang kita rujuk, yang terlibat dalam perhubungan tersebut. Man yufsidu, orang yang ia membuat kerosakan. Siapa yang buat kerosakan? Dia. Dia tu. Maksudnya kat sini ada dia tu adalah manusia. Merujuk kepada manusia. Dia. Dia tak merujuk kepada malaikat. Okay, dalam perbualan ni,
ada Allah, malaikat dan manusia. Jadi dia di sini merujuk kepada manusia. Jadi manusia ni adalah aid. And then silah dia adalah yufsidu. Man, fungsi huruf man ni isim mausul adalah dia sebagai penghubung. Penghubung, menghubungkan ayat. Kalau kita buang huruf man ni, kan dia janggal dah jadinya. Di dalamnya, ia membuat kerosakan. Ia membuat kerosakan. So, man yufsidu, dia kena ada man. Orang yang ia membuat kerosakan. Okay, ingatlah kalau ada isim mausul, mesti ada silah. Bila ada silah, kena ada aid. Faham tak? Kelaju sangat. Okay, saya ulang. Isim man adalah isim mausul. Setiap isim mausul, dia ada dua benda. Itu silah dan aid. Okay, silah dan aid. Silah ni yang terlibat, yang menghubungkan, yang berhubung. Silah ini, aid ni yang terlibat dalam perhubungan tu. Okay, man yufsidu. Silahnya adalah yufsidu. Silah wujud selepas man, bukan sebelum man ya. Selepas man. Selepas isim mausul. Okay, di sini yang tadi tu man yufsidu. Yufsidu itu adalah kata kerja. Fa'il. Mereka membuat kerosakan. Bila kat sini adalah kata kerja, jadi ia menunjukkan fi'liyah. Fi'liyah itu adalah ayat ataupun perkataan yang berbentuk kata kerja. Kita akan sebut kat sini fi'liyah. Okey? Isim mausul fi'liyah. Okey, faham tak? Okey ke setakat ini? Okey, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Alright, kita dah recap kita punya isim mausul nas, and then latihan sorof. Okey, sorof ini adalah proses yang keempat. Belajar sorof. Sorof ni penting sebab dia adalah berkenaan dengan pecahan ataupun pembendaharaan kata. Cuma dia agak berbeza dengan pembendaharaan kata bahasa Melayu ya. Kat sini bahasa Arab dia tak macam bahasa Melayu. Dia lain sikit. Okay, setiap dalam kewujudan perkataan kalimat Arab tu, dia ada dua. Satu sulasi dan rubai. Okey, sekejap Mana pokok saya ni? Pokok. Right. Okey, ni. Nampak pokok ni? Okey. First, kat akar ni berkenaan dengan adalah sorof. Sorof ni adalah usul yang utama. So, untuk kita mengetahui satu perkataan yang kecil dekat hujung ni, kita kena tahu dia punya pokok, akar dia. So sekarang kita berada di akar dia. Okay, akar dia ada dua jenis, iaitu akar mujarad dan akar mazid. Selalunya sekarang kita fokus mujarad. Okay, dalam mujarad ni ada dua cabang, sulasi dan rubai. Sulasi maksudnya 3, rubai maksudnya 4. Okay, dalam perkataan Arab, dia ada 3 huruf. Satu kalimat ada 3 huruf. Dan satu kalimat ada 4 huruf. And then, sekarang kita fokuskan bahagian sulasi ya. Sulasi. Okay. Ini sepatutnya saya tak buat tau. Ja'ilun kotak ni. Selalunya saya akan cakap je. Okey, Ja'ilun. Contoh. Okay, bagaimana ilmu sorof ni dia berfungsi? Dia berfungsi dia macam ni.
Untuk ja'ilun, telah menjadikan ia. Macam mana kita nak tukarkan menjadi engkau jadi? Okay. Contoh macam, saya telah makan. Okay. Macam mana nak tukarkan kamu makan? Okay. Macam tu lah. Ilmu soalan ni berfungsi untuk merubahkan perkataan tu untuk buat ayat dan seterusnya, ayat-ayat pelbagai ayat. So, kalau kita tengok pembandaraan kata bahasa Melayu, dia lebih kepada single perkataan. Contohnya makan, pemakanan, memakan. So, tapi kalau dalam bahasa Arab, dia macam ayat yang bukan menggunakan satu perkataan. Macam telah menjadikan ia, engkau jadi, ataupun kamu jadi. So, dia ada dua ayat dalam satu perkataan. Kalau dalam pengajian yang lain, dia orang takkan cakap pembenaran kata. Dia akan cakap pecahan kata, lebih sesuai menggunakan perkataan pecahan kata daripada pembenaran kata. Sebab dia fungsi dia lain. And then, ja'ilun, macam mana kita nak jadikan ia engkau jadi? Ini latihan ya. Cuba anda tukarkan telah menjadikan ia menjadi engkau jadi. So first step, kita kena tahu dia punya asal. So sekarang ni jim, alif, ain, lam. So dia punya penambahan adalah alif. Alif. Macam mana kita nak tahu dia ni penambahan? Okey, ini kita kena selalu membaca supaya kita tahu dia punya penambahan. Itu je lah dia punya tip dia, kita kena selalu membaca untuk tahu dia punya ni penambahan ke bukan penambahan. So kat sini alif ni dibuang. Sebab kita nak cari yang asal dulu. First step kita kena cari asal dia. So jim, ain, lam. So daripada jim, ain, lam ni kita buka kamus. Okay, kamus, rasanya kamus, semua kamus ada. Tapi saya guna kamus daripada Indonesia. Tak tahulah kenapa Indonesia, memang daripada keturunan dulu memang guna kamus Indonesia. So ini adalah kamus Dr. Muhammad Yunus. Kat Shopee ada, RM12.90. Bukan saya jual lah, saya pun tak tahu siapa yang jual. Anda boleh beli kat situ. Okay, daripada kamus tu, selepas kita dah tahu asal, kita buka kamus, kita cari. Kita cari jim, ain dan lam. Supaya kita tahu bunyi dia macam mana. Dia punya baris dia macam mana. Okay, daripada jim, ain, lam tu, kita cari-cari. Keluar jim, ja'ala, yaj'alu. Okay, ja'ala, yaj'alu. So, ja'ala, yaj'alu ni, dia dari bab berapa? So, macam saya cakap tadi, sulasi tu ada 6 bab. Sulasi ada 6 bab. So, setiap bab ni, dia mempunyai baris yang berlainan. Ataupun bunyi yang berlainan. So, ja'ala, yaj'alu daripada bab 3. Okay, sulasi dia ada 6 bab. So ni kita kena hafal. 1, 2, 4. So ja'ala yaj'alu daripada bab ketiga. Ni dia dari bab ketiga. Ja'ala yaj'alu. Fa'ala yaf'alu. So bila kita dah tahu dia daripada bab keberapa, bab 3, barulah kita boleh tukarkan ia menjadi perkataan yang lain. Contoh perkataan apa yang kita nak buat ni? Engkau jadi. Kau jadi. Okay. Ni yaj'alu maksudnya ia jadi. Kalau nak tukar kepada engkau jadi, ya ni buang, tukarkan ia letak ta. Taj'alu, engkau jadi. Jadi nak jumpalah. Taj'alu. So, cara untuk mengenal fi'il mudhari' dia ada 6. Dia ada 6. Alif di pangkal aku. Saya tak tahu saya ada letak kat sini ke tak tahu. Rasanya tak adalah. Alif di pangkal aku. Okey, boleh tulis kot. Alif di pangkal aku. Saya rasa tak letak lagi kat sini. Nun di pangkal kami. Ya di pangkal ya. Di pangkal tu maksudnya di permulaan kata. Lepas tu, ta di pangkal
engkau, ta di pangkal waw ni di hujung, kamu, ya di pangkal waw ni di hujung, mereka. Okay, taj'alu. So dalam taj'alu ni, dia ada 14 pecahan. Kita panggil tasrif. Kita tak panggil sorof. Sorof dengan tasrif ni, sorof itu yang utama, cabang utama. Tasrif ni cabang kecil. Tapi dua-dua mempunyai persamaan. Iaitu pecahan. Kata pecahan. Pecahan sorof dan pecahan tasrif. Tasrif ni anak dia, sorof ni mak dia. So taj'alu ni dia ada 14 anak. Taj'alu. Okay, so dia daripada sini. Taj'alu adalah fi'il mudhari' maklum. Sini. Taj'alu. So, kita akan tasrif dia ke 14. Setiap ni ada 14. Taj'alu, taj'alani, taj'aluna, taj'alu, taj'alani, taj'aluna, taj'alu, taj'alani, taj'aluna, taj'alani, taj'alani, taj'alaina, taj'alani, taj'alna, taj'alu, taj'alu, aj'alu, taj'alu. So dalam kotak ni, dia membahaskan pihak pertama, pihak kedua, pihak ketiga. Sekarang, taj'alu ni pihak keberapa? Engkau jadi. Engkau jadi. Taj'alu. Taj'alu, taj'alani, taj'aluna, taj'alu, taj'alani, taj'alna. Taj'alna. Kat mana Kak Ain? Yaj'alna, taj'alu, taj'alani, taj'aluna. Taj'alu. Kat mana? Saya dah dapat dah. Taj'alu. Mana tadi ya? Dia pihak ke berapa? Taj'alu pihak kedua. Sorry. Bukan. Kenapa bukan? Taj'alu pihak kedua, betul lah. Ya, kedua. Okey, dia ada tanda apa kat situ? Tanda damir dia apa? Sekejap. Taj'alu, tanda domir dia adalah antum. Yes, betul. Okey. Dia berada di sini. Dia punya domir dia berada di sini. Sekarang dia dekat sini Ayat dalam kotak ni adalah contoh ya. Taj'alu kat sini. So dia punya damir yang ada dalam tu, yang tersembunyi, kita tak nampak. Antum, kamu. Bilangan dia jamak. Pihak kedua. Ni, pihak kedua. Muzakkar, lelaki. Muzakkar, lelaki. Okay, dalam bahasa Arab, dia ada 3 bilangan. Dan 3 jenis. So kalau dalam bahasa Inggeris, dia ada 2 je. Satu dengan banyak. Kan? Single and plural. Kalau dalam bahasa Arab, dia ada 3. 1, 2 dan banyak. Single, double, plural. Dia ada 3. Kalau bahasa Inggeris 2. So pihak ada pihak pertama, pihak kedua, pihak ketiga. And then dalam bahasa Inggeris pun ada, cuma dia tak ada jantina. So dalam bahasa Arab dia ada jantina. Pihak pertama dia combine, lelaki dan perempuan. Pihak kedua lelaki, pihak kedua perempuan. Pihak ketiga lelaki, pihak ketiga perempuan. Okay. Boleh lah. Boleh ya. Okay, yang penting kat sini adalah yang penting sekali, yang ni kena faham. Sekarang silibus kita 3 je. Isim, fi'il dan huruf. Okay, setiap 3-3 dia ada jenis. So hari ni kita belajar macam-macam jenis. So tapi kita fokus isim dhamir dan isim mausul. Isim dhamir tu adalah kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri ni ada berapa? Tadi kita belajar tadi, baru je tadi. Ada berapa Kak Ain?
Ada 14. 14. Okay. Ni. Ni yang biru ni. Kata ganti nama. 14. Okay. Kita ganti nama diri. Okay. Yang last week kita belajar isim mausul. Isim mausul ada berapa? Sekejap. 6. Isim mausul nas ada 6. Yes. Okay. Itu je yang penting kena tahu. Isim, fi'il dan huruf. Okay. Fi'il juga ada banyak jenis. Hari ni kita belajar fi'il madi dengan fi'il mudhari'. Okay. Huruf kata sendi. Hari ni kita belajar apa? 5 jenis. So kita fokus 3 je. Ataf, jar dengan inna dan kawan-kawannya. Kak Zuzi okey ke? Nak tanya apa-apa? Kita tak tahu nak tanya kat mana pun tak tahu. Mute. Suara anda mute. Suara kamu. Okay. Sorry tak perasan. Sedang cuba memahamkan. Nanti dah screenshot. Nanti kan esok cubalah tengok balik. Harap ingat lah. Okay. InsyaAllah. Saya takut saya laju lah. Okay. InsyaAllah. Okay. Sekarang dah 98. Okay. Saya rasa saya kena tutup kelas ni. Sebab dia sampai 40 minit je. Oh. Kan Zoom. Okay. Nanti kalau tak faham, boleh ulang video ni. Dekat YouTube ada kan video ni. Okay. Saya tamatkan kelas ni dengan bacaan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih datang Kak Suzy, Kak Ain dengan Kak Sri. Terima kasih Nabila Aja. Sama-sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.